Okey, so kita pergi kepada bab 8 iaitu bab daya dan tekanan. Okey. So untuk hari ini kita pergi kepada subtopik yang pertama. Okey, standard kandungan yang pertama iaitu tekanan dalam bendalih. Okay, so apa yang kita nak belajar dalam topik tekanan dalam bendalih ni? Yang pertama, konsep tekanan dalam bendalih dalam satu sistem yang tertutup. Okey, satu sistem yang tertutup. Kemudian yang kedua, berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. So kita akan pergi pada 8.11 dan 8.1.2. Okey. Cikgu admit orang masuk dulu. Sekejap tak dapat nak join. Sekejap. Ni ada 3 orang je Okey, so kita pergi dulu dua subtopik yang awal ni. Okey, yang pertama tadi adalah konsep tekanan dalam bendalih dalam satu sistem yang tertutup. Okey. Okey. So kita tengok yang pertama, konsep tekanan dalam bendalih dalam suatu sistem yang tertutup. Okey. So sistem yang tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar dalam sistem tersebut. Okay. So kalau kita tengok dalam rajah ni, dalam rajah ni, ada satu botol. Boleh gerak-gerak pula botol ni. Okay, so botol ni, kamu tengok dia ditutup di atas, kemudian dia dibocorkan pada beberapa kedudukan. Okay. So ini satu situasi di mana tiada tekanan tambahan ke atas cair tu. Tapi kalau kita tengok kat sini, bila ketinggiannya berbeza, jarak air tu keluar tu turut berbeza lah. Okay. Ini keadaan di mana tiada tekanan tambahan. Okay. So kalau kita tengok untuk rajah B, okay, apabila dikenakan tekanan tambahan, okay, jarak air keluar daripada botol bertambah sebanyak D. Okay, sebanyak D. D itu adalah nilai tambah untuk tekanan tu lah. Okay. Okay. So ini cikgu dah terangkan tadi. Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas disebabkan oleh tekanan dalam air. Okay. So tekanan dalam air tu dikira daripada mana? Daripada permukaan daripada permukaan ni. Okay, kamu tengok daripada permukaan ni. Kemudian kita pergi lagi dalam. Okay, katakan ni nombor 1. Okay, kemudian ada nombor 2, lubang nombor 2. Jarak daripada yang cikgu tanda ni pada lubang nombor 2 tu bertambah. Okay, so itu adalah kedalaman lah daripada permukaan pergi ke titik tu. Okey, itu kita sebut dalam. Kedalaman tak dikira daripada dasar ni.
Okey, jangan salah konsep kat situ lah. Okey, kedalaman dikira daripada permukaan cecair. Macam kamu menyelam dekat kolam lah contohnya ataupun sungai kan. Kita pergi lagi bawah lagi dalam. Okey. So kedalaman, perkataan kedalaman itu dikira daripada permukaan air bukan daripada dasar. So yang situ jangan salah. Okey. Baik. Poin nombor 3. Jika daya dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, maksudnya apa? Dibagikan tekanan kat sini. Air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama seperti rajah. Okey. So itu menunjukkan apa? Tekanan adalah seragam. Okey. Apabila individu tu picit botol tu, dia tekanan terhasil. Okey. So bila dia tekan, bila dia tekan tu maksudnya apa? Dia berikan daya. Bila daya itu bertindak pada permukaan, maka akan hasilkan tekanan. Okey. So tekanan yang bertindak adalah sama pada botol tersebut lah. Okey. So bila tekanan yang sama dibekalkan, jarak tambahan adalah sama. Okey. Okey, seterusnya. Okey, so kita tengok apa kaitan dia dengan prinsip Pascal. Okey, so prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu bendalih dalam satu sistem tertutup, kena ada keyword sistem tertutup, adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, so keyword dia kat mana kat situ? Okey, kamu tengok keyword dia yang mana? Keyword dia penyebaran tekanan sesuatu bendalih. So bila dikata bendalih, set dah. Bendalih tu ada dua, cecair atau gas. Okey. Penyebaran tekanan sesuatu bendalih sama ada cair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah seragam. Okey. Perkataan lain yang sama dengan seragam samalah. Adalah sama pada keseluruhan bendalih dan ke semua arah. Okey. Aplikasi paling simple dekat rumah kita adalah bila kita menggunakan ubat gigi. So macam mana kita guna ubat gigi tu? Okey. Kita tekan pada satu bahagian, kemudian ubat gigi tu akan keluar. Okey. So bila kita tekan tu maksudnya apa? Tekanan yang dihasilkan tu akan bergerak pada keseluruhan bendalih. Ubat gigi itulah bendalih. Okey, pada satu arah. So kalau kita tengok dekat ubat gigi tu satu lubang je. So kamu bayangkan tiba-tiba kamu tebuk banyak lubang pada ubat gigi tu. So tekanan tadi akan menyebabkan ubat gigi tu akan keluar kepada semua arah lah. Okey. Okey, next. Okey. So prinsip Pascal ini kita aplikasikan dalam prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, so kat mana guna sistem hidrolik? Okey. Nanti kita bincang lagi. Okay, sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okay. So, kita tengok prinsip operasi sistem hidrolik. Okay. So, dalam sistem hidrolik dia ada dua silinder beromboh. Okay. Ini omboh yang pertama. Ini omboh yang kedua. Okay. So omboh yang pertama biasanya omboh kecil lah. Okay, di mana pada omboh kecil ini kita kenakan daya. Okay, kemudian pada omboh besar kebiasaannya beban diletakkan pada omboh besar. Okay, contoh paling ringkas adalah sistem hidrolik dalam sistem brake kereta. So macam mana kereta tu diberhentikan? Kita tekan sahaja pedal brake pada kereta, kemudian sistem operasi ataupun sistem hidrolik dalam sistem brake kereta tu dapat menghentikan kereta. Okay, dapat menghentikan pergerakan tayar. Okay. So nampak kat situ dia punya omboh kecil, kaki kita tekan pedal brake kereta. Kemudian omboh besar dia ada pada setiap tayar. Okay. Kita tengok prinsip operasi sistem hidrolik.
Okay, sistem hidrolik terdiri daripada dua silinder berumbuh dengan luas permukaan yang berlainan. Okay, bendali yang lazim digunakan ialah air atau minyak. So dalam sistem hidrolik ni biasanya bendali yang kita guna adalah air atau minyak lah. Kita tak guna gas. Macam cikgu beritahu tadi, dalam prinsip Pascal tu dia menceritakan tentang tekanan yang bertindak pada bendali. So bendali tu boleh jadi cecair, air atau minyak tu cecair lah. Okay. Satu lagi bendali adalah gas. Okay. Air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Okay, so bila tidak boleh dimampatkan maksudnya apa? Tekanan tadi akan dipindahkan secara seragam melalui bendali tersebut. Okay, so kalau kamu tengok gambar ni, okay, so bila kita tekan kat sini, okay, bila kita kenakan daya dia adalah 10 Newton. So bila kita kenakan daya pada umbuh kecil, tekanan yang terhasil akan dipindahkan melalui cecair ini ke umbuh besar, kemudian berjaya mengangkat umbuh besar ni. Mengangkat beban ni. Okay. So daya untuk umbuh kecil ni berapakah nilai daya yang kita kenakan, itu kita sebut dia daya input. Okay, kemudian daya output ini, biasanya daya output ni adalah sama dengan berat objek. Okay, so berat juga adalah sejenis daya. Okay, so mengikut prinsip Pascal, tadi kita kata apa? Tekanan sama. Okay, tekanan sama. Walaupun kamu tengok kat sini, okay, umbuh kecil dan umbuh besarnya tak sama saiz. Okey, tak sama saiz. Tapi berdasarkan prinsip Pascal, tekanan itu bertindak secara seragam. Tekanan tu bertindak secara sama nilai dia. Katakan tekanan di umbuh kecil ini adalah sama dengan 100 Pascal. Okey, 100 Pascal. Okey, jadi 100 Pascal juga tekanan yang terhasil di umbuh besar. Okey, walaupun kamu tengok kat sini dayanya 10 Newton. Okey, tapi kat sini bebannya lebih besar lagi. Kemudian kamu tengok pula umbuh kecil, luas umbuh kecil pada luas permukaan umbuh kecil ni lebih kecil daripada luas permukaan umbuh besar. Okey. Walaupun berbeza nilai tersebut, nilai kuantiti fizik tersebut, tapi nilai tekanan itu sama. Sebab apa? Kita merujuk kepada prinsip Pascal. Tadi prinsip Pascal kata apa? Tengok balik prinsip Pascal. Tekanan yang bertindak pada bendali itu adalah sama dalam satu sistem tertutup. Okay, so ini sistem hidrolik ini adalah satu sistem yang tertutup lah. Okay, jadi tekanan dia sama. Okay, yang tak sama apa? Daya. Ini 10 Newton ni daya input. Berapa daya yang kita kenakan ke atas umbuh kecil tu? Berapa daya yang kaki kita tolak pedal brake? Okay. Kemudian berapa pula jisim ataupun daya output. Okay, so daya output kat sini merujuk kepada berat beban tersebut. Okay. Okay. So kat sini mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh umbuh kecil, okay, tekanan umbuh kecil adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada umbuh besar. So ingat betul-betul. Dalam prinsip Pascal, ini adalah keyword yang paling penting, iaitu tekanan pada umbuh kecil adalah sama dengan tekanan pada umbuh besar. Okay. So, soalan tadi dia nak kita cari apa dia? Ni dia nak kita cari dia punya daya output. Okay, sekejap ni. So kalau kita tengok kat sini, kita tak tahu dia punya nilai berapakah daya output, berapa daya beban ni ataupun berapa berat beban ni. Yang itu yang kita nak cari.
kita ada daya. Okey, daya yang dikenakan pada umbuh kecil. Kemudian kita ada dia punya luas permukaan umbuh kecil. Kita ada luas permukaan umbuh besar. Kita ada yang kita nak cari adalah berat beban. Okey. So tekanan adalah sama dengan apa? Tekanan P, pressure, tekanan sama dengan daya per luas permukaan. Okey, luas permukaan. So kita ada umbuh kecil dan umbuh besar. Okey, katakan umbuh kecil ni A. Okey, umbuh besar ni adalah B. Okey, umbuh besar ni adalah B. Okey, kemudian rumus dia yang ni kalau kita tulis dengan simbol dia akan jadi F A, iaitu daya yang dikenakan pada umbuh kecil bahagi A. A adalah luas permukaan, area. A sama dengan F daya output di umbuh besar FB bahagi AB. Okay, luas permukaan umbuh besar. So yang kita nak cari adalah FB ni lah. Okay, kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan nilai FA tadi 10 Newton. So kita tengok kat sini. FA 10 Newton. Kemudian luas permukaan umbuh kecil 2 cm persegi. Kemudian daya output yang kita nak cari. Okay, kemudian luas permukaan umbuh besar kita dah ada 100 cm persegi. Okay, kemudian isikan, tekan kalkulator dan kita dapat jawapan akhir 500 Newton. Okay, 500 Newton. So, kalau kamu tengok kat sini, ini daya 10 Newton berjaya mengangkat beban sebanyak 500 Newton. Okay, ini adalah fungsi sistem Pascal. Dengan hanya daya yang kecil, kita boleh angkat beban yang lebih besar. Okay, so kita boleh tengok lagi sistem hidrolik biasanya ada kat bengkel. Bagaimana satu kereta diangkat pada satu ketinggian untuk lihat bahagian di bawah kereta tersebut. Okay, so itu juga prinsip sistem hidrolik. Okay, now kita nak tengok betul tak tekanan di umbuh kecil ni sama dengan tekanan di umbuh besar. Okay, kita masukkan nilai ni. Okay. So 500 bahagi dengan 100. Okay, 500 bahagi dengan 100. So kita dapat kat sini 5. Okay, unit bagi tekanan 5 Pascal. Okay, kemudian kita cek pula dekat umbuh kecil. Umbuh kecil 10 Newton bahagi 2 cm persegi. Okay, so kita dapat jawapannya adalah 5 Pascal juga. So, terbukti that prinsip Pascal tu betul lah. Okay, tekanan di umbuh kecil sama dengan tekanan di umbuh besar, iaitu 5 Pascal di umbuh kecil. Tekanan di umbuh kecil 5 Pascal, manakala tekanan di umbuh besar juga 5 Pascal. Okay, setakat tu faham ke? Yang saya masih confuse yang jalan kira tu lagi cikgu. Macam mana lagi? Okey, ya, tu. Nanti cikgu tunjuk semula Okey. Okey, baik. Nah, cikgu cerita dulu tentang aplikasi Pascal dalam kehidupan seharian. Okey. So, ini adalah contoh aplikasi Pascal dalam prinsip kehidupan seharian. Okey. Ni dekat mana ni? Dekat? Tahu kat mana ni? Dekat klinik yang menyeramkan, iaitu klinik gigi kan. Okey. So klinik gigi menggunakan kerusi ni lah. Okey. Untuk memudahkan doktor mengubah kedudukan pesakit dia. Okey. So ini salah satu contoh dia. Okey, kerusi rawatan gigi. Kemudian tadi cikgu dah tunjuk cikgu dah cerita tentang brake hidrolik.
Okay, so ini jet. Okay, jet hidrolik. Nak tolak kereta. Sama juga. Yang ni yang manual punya. Okay. Jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban berat seperti kereta di bengkel dan juga membaiki kereta lah. Okay. Dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah. Okay, maksudnya apa? Pedal yang ke atas ni ditolak ke bawah. Okay, ditolak ke bawah macam ni. Okey, kemudian yang ini ni akan terangkatlah ke atas. Okey. Tuas ditolak ke bawah dan ke atas secara berulang-ulang untuk menolak ombor besar yang berbeban ke atas dengan injap pelepas tertutup. Sebaliknya apabila injap pelepas terbuka, ombor besar yang berbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Okey, so ini adalah silinder jet nama dia. Okey, yang menggunakan sistem hidrolik. Okay, so ini prinsip sistem jet hidrolik. Okay, kalau kita tengok kat sini biang udara ni dia terbuka dan dia tertutup. Okay, bila kita nak berfungsikan dia, nak menjadikan dia berfungsi, biang udara tu kita tutup supaya apa? Sistem ini berada dalam sistem tertutup lah. Okay. Okay, so kita lihat dia. Tuas ditolak ke bawah dengan injap pelepas tertutup. Okay, so injap pelepas ni tertutup salah cikgu punya penerangan tadi. Injap A tertutup dan injap B terbuka. Okay, ni injap dia. Injap A, injap B. Okay, tuas ditolak ke bawah dan ke atas beberapa kali untuk menaikkan beban ke ketinggian yang dikehendaki. Okay, so apabila tuas ditolak ke bawah, nombor 1, ombor kecil mengenakan tekanan ke atas cecair. Kemudian yang ketiga, cecair memindahkan tekanan ke ombor besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Okey, so jawapan-jawapan ini perlu ada dalam kamu punya skrip jawapan lah. Okey, katakan ditanya bagaimanakah sistem jet hidrolik berfungsi. Okay, mesti nyatakan satu persatu, step by step. Okay, tuas ditolak ke bawah. Kenapa kita kena sebut tuas ditolak ke bawah? Sebab kita nak nyatakan bagaimana tekanan itu dihasilkan. Bila tuas ditolak ke bawah, barulah hasilkan tekanan. Okay, bila tekanan itu terhasil, barulah tekanan itu akan dipindahkan. Okay, bila tekanan itu dipindahkan, barulah beban akan bergerak ataupun ombor besar akan berfungsi. Okay. So, mesti cerita step by step bagaimana sistem jet hidrolik ini berfungsi. Okay. Okay. Mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombor besar. Okay. Tuas ditolak ke atas dengan injap pelepas tertutup. Okay. So, injap pelepas ni tertutup. Injap A terbuka dan injap B tertutup. Okay, yang pertama tuas ditolak ke atas. Kalau tadi untuk kita angkat beban ke atas. Okay, now kita nak kekalkan ketinggian ataupun kedudukan ombor besar. Tuas tu mesti tolak ke atas. Kemudian apa yang berlaku? Cecair dari takungan mengalir ke bawah ombor kecil melalui injap A yang terbuka. Okay, so cecair tu akan masuk ke dalam. Okay, kemudian yang ketiga tekanan cecair ditetapkan. Tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombor yang besar. Okay, kalau nampak kat sini, dia tutup kat sini. Supaya apa? Tekanan tu samalah. Tujuan ni tadi apa? Sebab kita nak kekalkan ketinggian dan kedudukan ombor besar tu. Jadi, jumlah cecair dalam ni mesti sama, tak berubah. Okay, kalau kita buka, apa yang berlaku? Cecair tu akan patah balik. Okay, jadi ombor besar tu akan berubahlah kedudukan dia. Okay. Okey, kemudian yang keempat, kedudukan ombor dikekalkan. Okey, kedudukan ombor besar dikekalkan. Okey. Menurunkan ombor besar kembali ke kedudukan asal. Okey, injap pelepas terbuka, injap A terbuka dan injap B tertutup. Okey. So kalau kita tengok kat sini beza dia apa? Injap pelepas terbuka. Kalau dua yang sebelum tadi, kedua-duanya injap pelepas tertutup. Okey, sebab kita nak membenarkan tekanan itu berpindah secara seragam. Okay. Tapi
untuk kita ubah kedudukan omboh besar kepada kedudukan asal, kita benarkan injak pelepas terbuka. Okey. Jadi air ataupun cecair ataupun bendali itu akan masuk ke sini, kemudian dia akan berada dalam liang udara dan akhirnya akan membenarkan omboh besar turun dan berada pada kedudukan asal. Okey. Okey, next. Okay, ini adalah sistem brake hidrolik. Ini cikgu dah terangkan tadi. Okay, ini kaki kita tekan brake pedal. Okay, kemudian brake pedal itu disambungkan kepada omboh kecil. Kemudian tekanan itu dipindahkan melalui bendali secara seragam. Kemudian kaliper yang ada pada tayar tu akan mencengkam disc brake. Okay. So ini lebih jelas lagi lah. Okay, so ini pedal brake. Okay, tengok nombor 1, ini adalah pedal brake. Okay, kemudian tekanan, ni silinder utama kita dah. Okay, bila pedal brake ditekan, okay, pedal brake ditolak, jangan sebut ditekan, nanti kamu confuse. Dia ada confuse sikit, istilah tekanan dan tekan. Tekan tu maksudnya kita bekalkan daya pada dia. Okay, bila kita tekan guna kaki pada pedal brake, ataupun kita bekalkan daya. Paling tepat adalah kita kenakan daya pada pedal brake. Okey, kita kenakan daya tu maksudnya kita tolaklah kaki kita. Okey, kita kenakan daya pada pedal brake. Tekanan akan dihasilkan pada silinder utama. Kemudian tekanan dipindahkan kepada bendali dan akhirnya bendali tersebut akan memindahkan tekanan tadi kepada silinder brake. Okey. So kalau kita tengok kat sini silinder brake dia ada 2 lah. Okey, dan akhirnya silinder brake ini akan mencengkam tayar. Okey. So itu adalah fungsi dalam sistem brake. Okey. So sistem brake hidrolik dan operasinya. So ini penjelasan lebih detail lagi lah. Okay, langkah yang pertama, kita ada ni brake cakra pada roda depan dan brake gelendong pada roda belakang. Dia ada 2 benda yang berbeza lah. Okay. So bila kita tekan pedal brake, okay, bila pedal brake ditekan, okay, maksudnya apa ni? Kita bekalkan daya. Okay, kita bekalkan daya. Okay, pedal brake yang ditekan menolak omboh silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So dalam sistem brake hidrolik ni, bendali dia adalah minyak lah. Okay. Tekanan ini dipindahkan secara seragam. Okay, nampak kat sini keyword untuk prinsip Pascal. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan roda belakang. Okay, so dia berfungsi serentak lah, roda depan dan roda belakang. Okay, tekanan ini menolak omboh dalam sistem dalam silinder brake yang menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. Daya geseran antara pad brake dengan piring keluli memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. So ini yang berlaku pada roda depan. Okay, so kita tengok pula apa yang berlaku pada roda belakang. Okay, tekanan ini menolak omboh dalam silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okay, daya geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Okay, basically sama je lah. Cuma perbezaannya yang ini adalah roda belakang. Okay, yang ni adalah roda depan. Okay. Okay, so kerusi gawatan gigi. Okay, operasi kerusi gawatan gigi dihubungkan dengan sistem hidrolik. Sama jugalah. Okay, ini sama juga. Dia ada pedal untuk dipijak sebenarnya. Tapi cikgu tak pasti kat sini dia pakai tangan ataupun pakai sistem elektronik. Sebab yang ni nampak canggih. Okay. Kalau di klinik lawas, cikgu rasa dia masih lagi pakai, ada yang pakai kaki tapi ada yang jenis tekan juga. Okay. Tapi basically sama sahaja dia punya konsep. Okay. Okay, so habis untuk subtopik yang cikgu nak ajar kamu untuk hari inilah.
Okey, so untuk hari ni kita pergi dua saja, iaitu tekanan dalam bendalur 8.11 dan 8.12 sampai prinsip Pascal. Okey, 8.13 tu konsep lain lagi. Okey. So cikgu akan pergi untuk hari Khamis nanti. Okey, so sebelum kita habis, cikgu nak tunjuk dulu pengiraan dia tadi. Okey. Kamu tunggu Okay, untuk pengiraan, cikgu tengok kalau ada soalan dalam buku teks. Sekejap Ni tak ada soalan lah dalam buku teks kamu. Mungkin. So ini. Kita tunjuk pakai soalan yang sama ni. Ini cikgu pakai soalan yang sama dari saja. Okey. Okay, so ini adalah prinsip ya tadi. Okay. So kita kamu dengar gemar ke suara cikgu? Ya, boleh cikgu, boleh. Boleh. Okay. So kita tahu tadi prinsip Pascal tu dia cakap boleh dengar suara cikgu? Ya, boleh cikgu. Alright.
So prinsip Pascal dia kata apa? Tekanan yang terhasil dipindahkan secara seragam. Okay. Sebelum tu tekanan sama dengan apa? Tekanan P for pressure. P tekanan sama dengan daya, force. Okay. F force daya per A. A ni adalah luas permukaan. Okay. So untuk terhasilnya daya, untuk terhasilnya tekanan, luas permukaan mesti bersentuhan dengan daya. Okay. So katakan cikgu, jari cikgu kan. Jari cikgu dengan mata pensil ni. Kalau dia tak bersentuhan, ada tak tekanan? Okay, takkan ada tekanan. So mesti dia bersentuhan. Jadi, so bila bersentuhan, di mana permukaan pensil ni bertemu dengan permukaan jari cikgu, dekat situlah adanya tekanan. Okay, same goes to this situation lah. Untuk terhasilnya tekanan kat sini, mesti ada daya. So daya dia adalah 10 Newton ni lah. Okay. So daya ni 10 Newton ni. Bila daya ini bersentuhan dengan permukaan umbuh, maka akan hasil tekanan. Okay. Sama juga dengan situasinya pada umbuh besar. Okay. Pada umbuh besar, ada daya, ada luas permukaan. Okay. So katakan umbuh besar, umbuh kecil ni cikgu simbolkan dia dengan A ataupun nombor 1 lah. 1 adalah umbuh kecil, 2 adalah umbuh besar. Okey, berdasarkan prinsip Pascal, jadi prinsip Pascal kita dah bincang, dia kata apa? Prinsip Pascal mengatakan bahawa tekanan yang bertindak kepada sesuatu benda ni dalam satu sistem yang tertutup adalah sama. Okey, so kalau kamu tengok gambar ni, apa-apa tekanan yang terhasil di umbuh kecil adalah sama dengan umbuh besar. Sebab apa? Sebab prinsip Pascal. Okey, jadi dalam bentuk equation kita boleh tulis tekanan P1 adalah sama dengan tekanan pada P2. Okey. Maksudnya apa? Tekanan yang bertindak pada umbuh kecil, umbuh nombor 1 adalah sama dengan tekanan yang bertindak pada umbuh besar. Okey, katakan cikgu bagi nilai tekanan dia. Okey, nilai tekanan bukan nilai yang kamu tengok pada rajah ni. Bukan nilai ni. Ini adalah nilai luas permukaan. Ini adalah nilai daya. Okay, so macam mana kamu nak kenal tekanan? Tekanan unitnya PA. PA untuk Pascal. Okay, Pascal simbolnya PA. Okay, katakan kita tak kira lagi ni. Katakan soalan bagi, dia kata tekanan yang bertindak pada umbuh kecil adalah 100 Pascal. Okay, secara automatik tekanan ini adalah sama juga dengan tekanan pada umbuh besar. So kalau ada 100 Pascal tekanan pada umbuh kecil, automatik dalam kepala kita dah faham. Okey, tekanan pada umbuh besar juga 100 Pascal. Sebab apa? Sebab berdasarkan prinsip Pascal. Okey, Beyonce faham? Beyonce faham setakat tu? Ya, dah faham? sikit. Ya, faham sikit. Okey, baik. Now, pengiraan dia. Okey, so tadi tekanan adalah sama dengan F over A. F apa? F daya. A adalah luas permukaan. Okey, jadi berdasarkan rumus ini, kita boleh buat satu lagi persamaan. F1 sama dengan A1. F2
sama dengan A2. Okey? Sebab apa? Rumus yang ni sama dengan P2. Rumus yang ni sama dengan P1. Okey, jadi menggunakan prinsip Pascal tu kita boleh selesaikan soalan ini di mana dia minta kita cari berapa nilai beban. Okey, berapa nilai beban. Okey, so dia tak ada nilai beban. Dia ada luas permukaan, umbuh besar. Dia ada luas permukaan, umbuh kecil. Macam mana kamu tahu dia luas permukaan? Kamu tengok dia punya unit, sentimeter persegi. Okey. Kemudian dia ada daya yang bertindak pada umbuh kecil. Okey. So unit daya dan unit beban ni samalah. Okey, yang ini pun daya. Beban ni daya jugalah. Unit dia adalah Newton juga. Belakang kamu tengok unit dia Newton. Nombor X ni apa-apa nombor lah. N ni adalah Newton. Newton ni adalah unit daya untuk beban ni. Okey. Mudah kamu faham. Daya pada beban ni adalah berat beban lah sebenarnya. Berat. Bukan jisim. Berat dengan jisim tu berbeza lagi. Berat ni sama dengan jisim, mass, darab dengan graviti. Kalau diberi katakan kat sini, beban ni dia kata 100 kg. 100 kg, cikgu tulis 1000. 100 kg. Dia kata soalan dia bagi, beban mempunyai jisim 100 kg. Jadi macam mana kita nak tukarkan jisim beban ini kepada berat? Darab sajalah. Jisimnya 100, G ni adalah nilai yang malar. Nilai dia adalah 10. Maka darab. Ni form 2 kita belajar. Beza jisim dan berat. Okay, kalau kamu ingat, kamu refresh balik. Waktu tingkatan 2 kita dah belajar beza antara jisim dan berat. Okay, so 100 kg darab dengan 10. Kemudian kita dapat 1000 Newton. Okay, so itu adalah, ni cikgu nak tunjuk bahawa unit daya pada umbuh besar ni merujuk kepada berat beban. Okay, merujuk kepada berat beban. Berat beban bukan jisim. Okey, berat beban bukan jisim. Ingat tu, berat beban bukan jisim. Nak cari berat beban, jisim darab graviti. Okey, baik. So, kita selesaikan tadi soalan ni. Okey, P1 tekanan di umbuh kecil sama dengan P2 tekanan pada umbuh besar. Okey, so apa rumus dalam dia? F1 bahagi A1. F1 yang mana? Ni daya. A1 luas permukaan. Okay, sama dengan F2 yang kita nak cari, yang kita tak tahu, bahagi A2. Iaitu luas permukaan umbuh besar. Okay. Kemudian masukkan nilai dia lah. Okay, F1 10 Newton bahagi 2 cm persegi sama dengan F2 yang kita nak cari bahagi A2 100 cm persegi. Okay. Kemudian F2 macam mana? Yang ni darab dengan F2 bahagi dengan dia punya luas permukaan. Dia adalah bahagi. Bila kita bawa ke tempat yang bertentangan, dia akan jadi darab. So, F2 sama dengan 10 Newton per 2 cm padu darab 100 cm. Sorry, padu persegi. Okay, so jawapan akhir 500 Newton. Okay, 5. Okay, boleh faham? Boleh faham tak kat situ? Sekejap cikgu, pelan-pelan. Okey, tak apa. Yang mana tak faham? Tengok. Yang atau F2 yang atau F2 tu 100 cm persegi itu apa dia? Yang mana tu? 100 cm persegi ni adalah luas permukaan ni. Oh, okey, Luas okey. permukaan umum ni.
Boleh? Oh, boleh. Okay. Okey. Sudah. Boleh? Okey, now kita nak buktikan. Okey, kita nak buktikan bahawa P1 dengan P2 ni betul. Okey, so kita ada F1 sama dengan 10 Newton bahagi dengan luas umbu kecil 2 cm persegi sama dengan berat beban tadi ataupun daya tadi kita dah cari, kita dapat 500 Newton. Okey. 10. Oh, sudah tak fungsi. Kita tak boleh tulis dah. Alamak, dia tak fungsi lah. Okey. So kamu tengok kat sini, kamu masukkan nilai dia. Okey, so cikgu tulis kat sini lah. Okey, so tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. So kita nak buktikan bahawa P1 sama dengan P2, iaitu tekanan di umbuh kecil sama dengan tekanan di umbuh besar. So kita dah ada nilai tadi. Okay. Nilai daya pada umbuh kecil adalah 10 Newton bahagi 2 cm persegi sama dengan umbuh besar tadi daya kita dah dapat iaitu 500 Newton bahagi dengan 100 cm padu persegi. Okay, so berapa dapat jawapan dia? Yang ni 5 Newton cm kuasa 2. Yang ni 5 Newton cm kuasa 2. Okay, nampak tak? Okay, so kita dapat buktikan bahawa tekanan di umbuh kecil ini sama dengan tekanan di umbuh besar walaupun daya yang dikenakan, daya yang dihasilkan berbeza. Okay. So kalau kat sini daya ni adalah 10 Newton. Yang ni daya dia 500 Newton. Okay, yang ini luas permukaannya adalah 2 cm padu. Yang ini luas permukaannya 100 cm padu. Walaupun nilai-nilai yang lain itu berbeza, tapi konsep, okay, sebab kita pakai prinsip Pascal, maka kita dapat nilai tekanan yang terhasil pada kedua-dua umbuh adalah sama. Okay? Boleh? Boleh. Right, good. Janice faham? Janice faham? Ya, paham. Betul? Paham. Betul-betul faham kan? Ya. Oh, jangan. Cuba bagi jawapan yang meyakinkan. Kalau betul-betul tak faham, beritahu je. Cikgu boleh explain lagi. Ya, paham sudah cikgu. Alright, syukur. Okay, Janice macam mana? Faham kan? Krik. Oh, okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran. Okay, nanti jangan lupa isi kehadiran kelas. Kita akan sambung sesi kelas yang seterusnya hari Khamis. Okay. Alright, itu saja. Terima kasih semua. Boleh keluar dah, boleh rehat. Oke, cikgu, terima kasih. Okay, bye.